Seluruh dunia resah gelisah dengan wabak yang melanda yang mengorbankan ribuan nyawa yang tidak berdosa. Seluruh dunia resah gelisah dengan wabak yang melanda yang mengorbankan ribuan nyawa yang tidak berdosa. Aktiviti ekonomi terhenti sepenuhnya. Manusia hidup dalam ketakutan. Adakah anda bersedia untuk menjadi mangsa seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sama ada bersedia atau tidak Anda berhadapan dengan serangan COVID-19 bergantung kepada sejauh mana kefahaman Anda terhadap isu penularan sesuatu wabak dan bagaimana Islam menangani isu-isu yang seumpama ini. Pertama sekali kita bicara soal ikhtiar. Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa berusaha dan berikhtiar untuk menolak sebarang bentuk mudarat. Demikian dinyatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang kemudiannya menjadi satu kaedah yang besar dalam ilmu fiqh. La darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Maka kaedahnya dalam isu penularan COVID-19 ini ialah dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan yang dicadangkan oleh ahli-ahli perubatan dan juga yang disarankan oleh pihak kerajaan. Oleh kerana penularannya berpunca daripada hubungan antara manusia dengan manusia, maka dicadangkan kepada kita supaya menjarakkan hubungan, menggunakan sanitizer, menggunakan topeng penutup muka dan hidung apabila kita keluar daripada rumah, membersihkan tangan sekerap yang mungkin, minum air sekerap yang mungkin, dan yang penting stay at home, tinggal di rumah, jangan berjalan-jalan ke mana tempat yang nantinya kita akan terdedah kepada perhubungan sesama manusia di luar sana yang kita tidak tahu bagaimana sejarahnya mereka. Baik, yang kedua kita hendaklah memperbanyakkan memohon dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala menerusi doa dan zikir harian kita. Sekurang-kurangnya kita boleh membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hendak keluar daripada rumah, kita baca Bismillahilladzi. Kita hendak pergi menyak kereta, Bismillahilladzi. Hendak menyentuh sesuatu di tempat awam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bahkan setiap kali hendak melangkah keluar rumah, bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Demikian juga di dalam solat, selepas solat kita tadah tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita membaca qunut nazilah. Selepas selesai solat kita menadah tangan, kita mohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang maksur yang diajar kepada kita. Antaranya Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kepadamu kami mengadu dan berharap agar dihindarkan dari kami segala wabak, segala bala, segala wabak, ujian dan cubaan yang nyata dan yang tersembunyi. Wahai Tuhan yang paling pengasih, wahai Tuhan yang memakbulkan doa orang yang berdoa. Demikian juga diajar kepada kita doa antara lain, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min saji'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, penyakit gila dan kusta, serta penyakit-penyakit berbahaya yang lain dan berbagai-bagai doa yang lain. Atau setidak-tidaknya kita tadah tangan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa sahaja bahasa yang kita fahami. Kerana yang menjadikan bahasa itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita berhusnuzan, kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan menyelamatkan kita, akan memberikan keselamatan kepada kita. Insya-Allah Allah pasti akan selamatkan aku. Allah pasti tidak akan mengenakan mudarat ini kepada aku. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping berserah diri kepada Allah, kita tanamkan keyakinan di dalam diri bahawa apa sahaja pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pasti akan mendatangkan kebaikan. Namun seterusnya, sekiranya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik, terkena juga, positif juga COVID-19, apa yang perlu kita lakukan? Para penonton sekalian, mari kita renungi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, di mana pada suatu hari Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu wabak yang dahulu dikenali sebagai taun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu azabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wabak taun itu adalah suatu azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya, dan ia juga merupakan rahmat bagi orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang bagaimana? Dinyatakan oleh baginda, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa penyakit berkenaan, lalu dia kekal di tempatnya, di negerinya, di kampungnya dengan bersabar dan muhasabah diri, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia tahu bahawa tiada siapa pun yang akan terkena musibah ini melainkan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya dia mati disebabkan penyakit berkenaan, dia akan beroleh pahala mati syahid. Daripada hadis ini dapat kita buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, setiap orang yang ditimpa musibah terkena penyakit ini hendaklah bersabar dengan kesabaran yang cukup tinggi. Hendaklah bermuhasabah, mengharapkan pahala, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini mengisyaratkan kepada orang yang terkena wabak, jangan keluar dari kampung halamannya, jangan keluar dari negerinya, jangan keluar dari tempat kediamannya. Supaya apa? Supaya penyakit itu tidak tersebar, supaya orang lain tidak kena jangkitan. Yang ketiga, hendaklah redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahawa ini adalah dengan qada dan qadar Allah. Tidak akan bergerak sebutir debu, sebutir zarah di atas muka bumi ini melainkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jangan lupa perbanyakkan doa memohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada ubat. Hadis yang lain pula daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan atau anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakit melainkan Allah turunkan bersamanya penawar untuk kesembuhan. Jangan terlalu kecewa, jangan terlalu frust. Bila suspek mesti kuarantin, bila kuarantin mesti positif, bila positif mesti mati. Tidak demikian. Lihat kepada apa yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada 1 April yang lalu. Bagaimana dinyatakan daripada 2,908 orang pesakit COVID-19, yang meninggal dunia ialah seramai 45 orang ataupun 1.55%. 1.55%. Artinya daripada 100 orang, hanya 1,5 orang saja yang berpotensi untuk mati berdasarkan kepada fakta yang berlaku pada hari ini di Malaysia. Manakala yang sembuh seramai 645 orang. Yang lain masih dalam rawatan. Artinya harapan untuk sembuh, untuk meneruskan kehidupan masih terbuka luas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang kelima dan yang terakhir,
masih berkaitan doa. Namun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya ditakdirkan aku meninggal dunia, jadikanlah kematianku ini sebagai mati syahid, mati yang mengharapkan keampunan daripadamu. Mohonlah dengan bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu sebagai mati syahid. Sesungguhnya syahid adalah penamat segala penderitaan manusia. Orang yang mati syahid diampunkan keseluruhan dosanya. Orang yang mati syahid boleh menyelamatkan ahli keluarganya daripada neraka untuk dibawa bersama-sama dengannya masuk ke dalam syurga. Walaupun kematian ini tidak sama statusnya dengan syahid ma'rakah, namun janji daripada Rasulullah SAW, orang yang mati kerana wabak tetap diberikan ganjaran pahala syahid. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan, Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un, wal-mabtun, wal-ghariq, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Para syuhada itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang terkena wabak ta'un. Yang kedua, al-mabtun, orang yang mati disebabkan sakit berkaitan dengan organ-organ dalaman perut. Yang ketiga, al-ghariq, orang yang mati lemas di air. Yang keempat, sahibul hadmi, orang yang ditimpa runtuhan. Dan yang kelima, asyahid fi sabilillah, iaitulah orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bermuhasabah bahawa setiap yang hidup pasti akan merasai saat kematian. Yang tua mati, yang muda juga mati. Yang mahu mati akan mati. Yang tidak mahu mati juga pasti akan berhadapan dengan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.